Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Anak Kunci Syurga dalam siri yang ke-15, rukun-rukun mengambil air sembahyang. Jadi dalam bab taharah kita telah belajar adab mengenali air yang boleh buat bersuci, cara-cara nak masuk tandas, keluar tandas dan bersuci. Sambungan kita pada kali ini iaitulah kita nak berwuduk pula. Segala rukun wuduk itu 6 perkara. Yang ingat, rukun wuduk ni ada berapa? 6 perkara. Dalam istilah orang tua, dia kata 4 basah, 2 kering. Betul tak? Rukun wuduk ni ada 4 yang basah, 2 kering. Tulis di kertas tu. Apa dia 4 basah 2 kering ni? Itu dia panggil rukun wuduk. Yang pertama, niat. Niat ni basah ke kering? Basah. Kering. Satu, yang keringnya. Yang kedua, membasuh muka. Basah ke kering? Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Basah. Yang keempat, menyapu kepala. Yang kelima, membasuh kaki. Yang keenam, tertib. Jumpa dah. 4 basah, 2 kering. Mudah. Siapa dia cakap ambil wuduk payah? Yang kata payah wuduk tu orang tak belajar wuduk je. Baiklah, balik ke kitab kita. Rukun yang pertama wuduk iaitulah niat. Apa kita nak niat? Kita niat dalam hati kita, aku mengangkat wuduk, aku ambil wuduk seperti sahaja aku mengambil air sembahyang. Cukup. Jangan duk panjang-panjang, jadi was-was. Niat aku ambil wuduk, niat dalam hati, jadilah. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya sah segala amal itu dengan niat. Segala amal perkara yang kita buat, amal kebajikan yang kita buat, mesti ada niat. Nak wudu ada niat, nak salat ada niat, nak puasa niat, nak zakat niat, nak haji, semua niat. Tanda situ, hadis ini diriwayat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Hadis ini sahih. Hadis pembuka kepada Sahih Bukhari. Imam Bukhari tak awal hadis ini sebab apa? Sebab inilah segala gerak kerja kita bermula dengan niat. Kalau niat dia betul, jadi baiklah amalan yang akan berlaku lepas ni, insya-Allah molek. Tapi kalau niat awal-awal lagi tak betul dah, mau belajar ni buat apa? Nak berdebat dengan orang, habis punah kita. Mau belajar ni buat apa? Sebab tu email kapus saya tu, saya nak balik komplain dia. Usak. Usak tak usak? Usak. Niat belajar buat apa? Nak hilang kejahilan. Nak jadi hamba Allah yang nak beribadat kepada Allah Taala ala basiratin, dengan ilmu, bukan nak ikut-ikut lagi. Itu dia panggil niat. Hadis ni riwayat Imam Bukhari yang panjang lah. Tulis kepentingan niat. Apa pentingnya niat? Jawabnya, niatlah yang membezakan di antara ibadat dengan adat. Niat yang membezakan dia ni adat ke ibadat dengan niat. Contohnya seorang tu mandi. Berapa kali mandi sehari? Orang Melayu ni Arab kata mislul batt. Kena battah. Battah tu ada nyudu tu. Mandi kuat dia, main air kuat. Betul tak? Apa mana battah? Itik. Dia kata Arab digelar, dia kata Jawa ni macam battah, macam itik. Mandi je kerja dia. Duduk Mekah air mahal, dia duduk mandi banyak, marahlah Arabnya.
Kita mandi biasa. Orang nak bersihkan tubuh dia mandi, orang tu nak mandi. Tapi ada mandi yang wajib kena mandi. Maka dia kena niat hak tu. Itu dia panggil membezakan. Yang mandi yang menjadi berupa ibadah yang wajib dan mandi yang biasa. Semua orang duk basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Tapi kalau nak wudu, basuh yang sama juga. Tapi dia kena niat. Hari ni kita makan ke tak makan? Makan apa? Banyak ke sikit? Banyak. Baik. Apa sebab kamu makan? Sebab makan kerana hidup ke hidup kerana makan? Kena betul falsafah tu. Ada setengah orang ni dia kata makan kerana hidup. Baru betul. Sebab apa makan? Sebab aku hidup. Ada orang tu tak. Sebab apa kamu ni? Hidup untuk makan. Jadi kerja dia macam lembu. Makan ya kerja dia. Sudah gemuk molek, kerak kok. Lembu tak apalah. Baik. Makan kita ni, macam mana nak suruh jadi ibadat? Kita semua orang makan. Orang muda makan, orang tua makan, lembu makan, kambing makan. Ayam patut. Tak? Tapi macam mana kita nak suruh jadi? Yang kita makan ni jadi ibadat. Macam mana nak buat? Jawabnya, kita kena niat. Aku makan ni untuk menguatkan tubuh aku. Pasal nak beribadat kepada Allah. Kita makan. Kita masak nasi, kita angkat air, semuanya jadi ibadat kepada Allah. Itu dia panggil niat. Membezakan di antara adat dengan ibadat. Satu. Yang kedua, tanda. Kepentingan niat yang kedua. Niat juga membezakan di antara sesama ibadat. Niat juga membezakan di antara sama-sama ibadat. Semaya, ibadat tak ibadat? Ibadat. Baik. Semaya subuh 2 rakaat. Semaya sunat berapa rakaat? 2 rakaat juga kan? Maka yang membeza di antara sunat dengan wajib tadi, apa dia? Niat. Ini aku salat sunat 2 rakaat sunat fajar. Selesai yang tu baru kita takbir pula Allahu Akbar, semaya sunat subuh fardu. Jadi sunat niat juga membezakan di antara ibadat dengan adat. Niat membezakan di antara sama-sama ibadat. Hak ni sunat, yang ni fardu rukun. Jelas dah? Baik. Yang pertama, orang nak wuduk kena niat. Kita ni simple ya dia ajar. Niat macam mana? Niat dalam hati kita, masuk kita sama-sama kita nak basuh muka, kita niat. Yang kedua, membasuh muka. Setakat mana muka? Sempadan muka ni dia kata daripada ni, tempat tumbuh ni, sampai ke tempat permulaan tumbuh dahi kita ni, permulaan tumbuh rambut. Jangan kira tempat naik rambut. Kalau orang rambut dia tak ada sini, tak nak sapu-sapu kepala, tak ada orang suruh sapu kepala. Basuh muka sekat ni lah. Macam orang suruh masa depan dia panggil. Tak ada orang sapu sini. Itu kena panggil istilah. Tempat permulaan tumbuh rambut di sini. Ni. Atas pada dahi kita tu, rambut tumbuh. Tak kira, dia kata kalau sinar licin sini, lawan matahari pun lawan. Tak kira. Jangan kegiatan ni. Kira sekat sempadan muka. Itu dia panggil. Di sini, di antara telinga ni, itu dipanggil lebar dia. Mudah ya cara. Baik. Muka kena basuh. Yang ketiga, membasuh kedua tangan. Serta 2 siku. Tangan sampai ke siku. Siku ni kena masuk. Sempadan. Ni. Sampai ke siku. Tangan, masuk semua sekali. Yang keempat, menyapu setengah kepala. Dia tak kata sedikit kepala. Cantik dah kitab kita ni. Dia berhati-hati. Dia kata menyapu setengah kepala. Nak banyak sapu tu. Yang kelima, membasuh kaki serta 2 buku lali. Basuh kaki dan 2 buku lalinya sekali. Habis. Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza qumtum ilas salah, apabila kamu nak mendirikan salat, maka basuhlah kamu akan muka kamu. Tengok. Hadis ini dia start dengan muka.
Mana niatnya? Dalam Quran tak kata niat. Ini orang-orang anti hadis dia kata apa tambah-tambah niat? Tak ada niat. Dalam Quran kata iza qumtu ila salat faghsilu. Bila mu nak salat, basuh muka. Mana niat? Jadi niatnya dijelaskan oleh hadis innamal a'malu binniyat. Karena itulah para ahli ilmu, Imam Syafi'i, Imam lain rahimahumullah mengatakan bahawa niat ini masuk pada banyak pintu. Pintu ibadat ni semua innamal a'malu binniyat masuk dalam tu. Jadi itu ayat Quran. Apabila nak berdiri salat, basuhlah kamu akan muka kamu dan tangan kamu serta siku. Tangan serta siku ilal marafiq. Wamsahu, dan sapu oleh kamu akan kepala kamu. Kepala dia kena sapu. Jangan basuh. Kalau basuh jadi tak? Jadi. Tapi sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ni kepala kena basuh, kena sapu. Kalau kepala kena basuh, jawabnya mandi hari-hari lah puak-puak mu ni. Tambah-tambah orang jenis macam itik ni kuat ni tak. Basah habis lah kalau basuh kepala. Masuk habis, jeruk habis. Tiap-tiap hari ambil wuduk mandi kita. Allah Ta'ala yang maha bijaksana, dia kata sapu je. Ambil air, sapu atas kepala. Cukup. Tak payah basuh. Dan, tengok ni. Dan akan segala kaki kamu hingga 2 buku lali. Tengok. Tengok dalam ayat Quran. Biru'usikum. Ada ba huruf ja, ru'usi, si bagi bawah. Tapi, wa arju lakum. Tengok. Kalau kita baca wa arjulikum, bermakna kaki juga kena sapu. La. Wa arjulakum, dia pergi kepada atas. Wujuhakum. Wa aidiyakum. Wa arjulakum. Tengok dia panggil ayat Quran ni atas, dia balik semula ke atas. Wujuhakum. Wujuh. Muka kena basuh. Wa aidiyakum. Tangan kena basuh. Wa arjulakum. Kaki kena basuh. Jangan baca bagi bawah. Kalau baca bagi bawah, wamsahu biru'usikum wa arjulikum, maka kaki kena sapu. Ada juga setengah mazhab ni yang keluar daripada kelompok Ahlussunnah ni, dia baca bagi bawah. Dia kata wa arjulikum, jadi dia sapu ya kaki. Tak payah basuh. Ayat Al-Quran ni tanda surah Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 6. Ayat ni ada 2 kali dalam Quran. Sekali duduk dalam surah An-Nisa, sekali lagi dia duduk dalam surah Al-Maidah. Jadi 2 ayat ni duduk 2 ayat sini. Al-Maidah dengan An-Nisa. Dekat. Kita tengoklah kalau dia tulis 6.5 tu, 5 tu nama surah. 6 tu nama nombor ayat. Dan yang ke-6, rukun yang ke-6 tartib. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibda'u bima bada Allahu bihi. Artinya dahulu oleh kamu akan barang yang mendahulu akan dia oleh Allah di dalam Quran. Dalam Quran, tertib tak tertib? Ayat Quran tertib. Faghsilu wujuhakum. 1, muka. Wa aydiyakum, tangan. Wamsahu biru'usikum, sapu kepala. 3, wa arjulakum. 4. Jadi tertib kena ada. Hadis ini diriwayat oleh An-Nasai dengan Ad-Daruqutni. Cerita dia macam ni. Ceritanya, sewaktu Nabi SAW selesai daripada tawaf, Nabi kita keluar menuju ke pintu Safa, nak pergi sa'i di antara Safa dengan Marwah. Bila Nabi kita dekat dengan Safa, nak naik bukit Safa, Nabi baca hadis ni. Nabda'u bima bada Allahu bihi. Kita akan mulakan sa'i mengikut apa yang Allah Ta'ala mulakan dalam Quran. Mana? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safar dan Marwah salah satu daripada syiar agama Allah. Nabi kata ibda'u bima bada Allahu bihi. Kamu mula lakukan sa'i di tempat Allah Ta'ala mula sebut dalam Quran. Maka hadis ni bukan hadis wuduk ni. Ibda'u bima bada Allah ni hadis Safa. Tapi diambil hadis ni kias kepada cerita wuduk ni pun. Sebagaimana Tuhan sebut dalam Quran. Iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Jadi tertib, ikut tertib lah. Habislah kita. Kita sudah belajar. Belajar apa tadi? Rukun wudu.
Sekarang ni kita berpindah kepada beberapa sunnah pada ketika mengambil wudu. Ada setengah ni orang baca sunat. Beberapa yang sunat, beberapa perkara sunat ketika mengambil wudu. Ada sebagai tenaga pengajar kita, ustaz-ustaz, dia kata hak ni sunat je. Kalau tak buat apa wudu jadi. Kita tak nak macam tu. Yang kita nak anak-anak kita, pelajar-pelajar kita, muslimin dan muslimat, kita besarkan kerana dia ni sunnah. Kita kata beberapa perkara sunnah. Apa makna sunnah? Tulis kat sunnah situ. Sunnah ini makna perbuatan, amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengambil air salat, air sembahyang, ambil wudu. Kalau kita sebut macam ni, barulah kita terasa bahawa ini satu perbuatan yang besar yang telah dilakukan oleh Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar tak besar? Baru rasa besar. Ini apa tu? Ini sunnah. Amalan Nabi dalam berwudu. Kita kena bezakan di antara dua istilah. Kalau kita mengajar, kita kata, ni benda-benda perkara-perkara sunat. Kalau tak buat pun tak apa. Kecil nampak. Nampak kecil ke besar? Nampak kecil sunnah Nabi. Tak mahu kita. Yang kita naknya, biar kita nampak grand, nampak besar. Apa ni? Sunnah. Apa makna sunnah? Amalan, perbuatan, bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu. Ingat. Pelajar-pelajar kita ambil satu-satu ni bacaan ni. Setengah daripadanya. Tanda yang pertama, bacaan yang pertama sunat wudu ni apa dia? Setengah daripadanya bersugi. Apa makna bersugi? Bersugi, gosok gigi. Tak kira lah. Sugi dengan kayu ke, dia panggil kayu arak. Kayu sugi itu nama dia kayu arak. Bersugi dengan beruh gigi ni ke, dengan ubat gigi, semuanya kira. Dia kata tak jadi ustaz. Nabi SAW mana ada beruh gigi? Betul. Kita kata awak pandai. Memang Nabi tak guna beruh gigi, dia guna kayu sugi. Cukuplah di zaman dia memadai dah. Zaman kita hari ni kalau bawa kayu sugi jadi makhluk asing dalam dunia hari ni tak. Apa dia ni duk tonyih gigi ni dia, kena bawa beruh gigi ya. Tak apalah beruh berusaha. Semuanya yang pentingnya nak bersihkan mulut itu. Sebab kita nak bermunajat dengan siapa? Dengan Allah. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli wudu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli wudu. Maksudnya, jika tiada takut aku kesukaran ke atas umatku. Nabi kata kalau aku tak bimbang menyusahkan umat aku, nescaya aku suruh mereka itu sebagai suruhannya wajib. Aku perintah dengan suruhannya wajib untuk bersugi pada setiap kali mengambil wudu. Tapi Nabi tak suruh jadi wajib. Tak, walaupun tak suruh jadi wajib, dia jadi sunat ke tidak? Sunat. Jadi kalau sunat ni kita nak beramal dengan dia, sesuai tak sesuai dengan batang kayu arak tu? Sesuai. Tapi tak kat mana ada orang letak ubat gigi, masuk ubat gigi sekotak, beruh gigi dalam poket lagi masjid perak dulu waktu keluar. Ada? Tak ada. Tapi kalau dengan kayu sugi, Allah senang. Tak apalah. Mana-mana pun buatlah di rumah kau, di mana tempat bilik air kita, cuba buat amal benda ni. Nabi SAW sunnah dia sentiasa Nabi kita bersugi. Bila nak baca Quran bersugi, Nabi kita bangun daripada tidur bersugi. Allahu Akbar. Bersih mulut orang yang bercakap dengan Allah sentiasa. Tanda situ hadis ini diriwayat oleh Imam Al-Bukhari. Tengok nombor 1 di bawah ada tanda. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari rahimahullah. Yang kedua membaca bismillah. Nak ambil wudu, baca bismillah. Jadi pasal itulah masalah kita hari ni. Masalah kita masalah problem. Kebanyakan bilik air zaman kita hari ni, orang tak bilik air dekat mana?
Bilik air duduk dalam tandas. Bila dalam tandas, boleh tak baca bismillah? Boleh. Tak boleh. Jadi macam mana nak buat? Sama ada kita baca bismillah sebelum masuk tandas, ataupun baca dalam hati sajalah. Bismillah dalam hati. Nak kata kat luar tak boleh, sebab dalam tandas bukan tempat menyebut nama Allah. Taib. Karena itulah ana nasihatkan, siapa-siapa yang nak buat rumah, design rumah tu, kalau boleh buat selalu, ini tandas dan sini tempat wuduk kat luar tu. Sing dia tu untuk ambil wuduk kat luar. Biar dia boleh baca bismillah, dia boleh baca doa nanti. Cantik. Biar design rumah orang Islam. Kalau kamu jadi arkitek besar nanti, buat reka cipta selalu. Ini tandas, ini tempat wuduk. Dalam bilik air tu biar ada tempat wuduk asing. Cantik. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Tawaddau bismillah. Apa makna tawaddau bismillah? Artinya ambillah wudu, ambil air sembahyang oleh kamu dengan baca bismillah. Hadis ini tengok nombor 2 di bawah, menceritakan dia, meriwayatkan dia oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ahmad dengan sanad yang sahih al-isnad. Sanadnya baik. Cerita sikitlah. Kita ni suka anak-anak dengar cerita. Kata Anas radhiyallahu anhu, satu hari sahabat-sahabat Nabi duk cari air nak ambil wudu. Air tak ada. Faqala Rasulullah, Nabi pun kata, hal ma'a ahadim minkum ma', apakah ada di antara kamu ini yang bawa air? Ada tak ada orang bawa air di kalangan kamu? Sahabat bawa air. Biasanya dia nak air sikit. Air sebagai orang panggil buat denak lah, buat umpan orang kata. Nabi kita pun kata, fawada'a yadahu fil ma', Nabi kita letak tangan dalam air, tak situ. Wa yaqulu tawaddau bismillah. Ambillah wudu dengan baca bismillah, dengan nama Allah. Kata Anas, tengok dengar cerita. Fara'aitul ma'a yakhruju min baini asabi'ihi. Aku tengok air keluar daripada celah jari Nabi. Sama macam air keluar. Hatta tawaddau min indi akhirihim. Semua sahabat yang ramai itu semua dapat berwudu daripada air yang terpancuk daripada tangan Nabi. Itu dia panggil mukjizat. Tangan kita hari ni keluar air tak? Keluar air dewasa boleh tak? Mana ada keluar? Di tangan Nabi dia panggil tangan di antara air yang mulia ala wajhil ardi, air yang keluar daripada jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masa tu lah ada. Yang ada lagi hari ni air yang mukjizat, air apa? Air Zam-Zam. Zam-Zam tu air mukjizat. Berapa ribu, berapa juta orang minum setahun, orang buat balik lagi tak kering-kering dia. Telaga kecil. Baik, itu yang kedua, tawaddau bismillah. Dalam hadis lain pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi mengatakan la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi. La wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu yang sempurna bagi orang yang tak sebut nama Allah ketika ambil wudu. Problem kita hari ni, tandas kita tak membenarkan keadaan ni. Nak macam mana? Buatlah, biarlah. Baik. Jadi itu sunnah yang kedua. Yang ketiga, dan setengah daripadanya membasuh dua tangan hingga pergelangan tangan. Yang ketiga ni basuh tangan hingga pergelangan tangan. Bila ni? Tanda situ. Basuh ini sebelum ambil wudu, sebelum berwudu lagi. Yang rukun tadi, basuh tangan tadi, hak tu rukun memang kena basuh. Ini kita basuh sampai sini je. Pergelangan tangan ni maksud ini. Rukun wudu basuh sampai siku. Hak ni basuh sampai pergelangan tangan. Mana pergelangan tangan? Ni setakat ni. Kita basuh dulu sini. Sebab tangan ni kita nak jadikan dia sebagai timba, nak ambil air dalam berdi, nak ambil air dalam bekas nanti. Jadi kalau tak basuh tangan, pakai ambil lalu pengak basuh muka, Allahu Akbar.
Tangan pula bekas makan wudu. Hanya molek bang dah. Tak payah. Maka jika tiada yakin akan ia akan suci keduanya, kalau kita tak yakin tangan aku ni bersih ke tak bersih, apa jadi? Nascaya makruh, tak bagus, tak baik menyelamkan keduanya ke dalam bekas. Bijana itu makna bekas. Bijana dengan makna bekas. Sebelum membasuh akan keduanya 3 kali. Jadi sebelum kita basuh, celuk tangan kita 3 kali dalam celuk tangan kita dalam bekas air, lebih dulu kita kena kena basuh dulu, basuh. Mana dalilnya? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza stayqaza ahadukum min naumihi." Idza stayqaza. Kita ni salah ni. Ditulis izal lam la. Lam itu jadikan dia alif. Idza istayqaza. Bukan lam tu alif. Baik. Idza stayqaza. Idza stayqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Artinya, apabila sedar seorang kamu daripada tidur, maka jangan kamu selamkan, jangan kamu masukkan tangannya ke dalam bekas air, jangan. Sehingga dia basuh dulu di luar, 3 kali basuh. Kenapa? Dalam hadis ini dinyatakan sebab. Hadis ini dinyatakan illah dia. Sebab apa tak boleh basuh? Maka bahawasanya tiada mengetahui ia di mana tidur tangannya. Mu tahu tak tanganmu tidur kat mana? Senyum belaka. Pasal apa? Tama-tama kalau musim sejuk, tangan tidur mana? Dia mesti cari tempat panas. Tak? Jadi tempat panas. Tama-tama orang zaman dulu, dia istinja dengan apa? Istinja dengan batu. Bukannya bersih macam istinja dengan air. Mesti ada kesan-kesan tu. Bila dia tidur, mesti ada kesan. Bahaya tak bahaya? Bahaya kalau celuk tangan dia tu. Jadi, maka dengan itu, Nabi kita SAW ajar supaya kita basuh dulu tangan sebelum celuk dalam bekas. Ini dia panggil hadis dinyatakan illah. Dinyatakan sebab. Sebab kenapa tak boleh celuk tangan? Sebab Nabi kata fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Mu tak tahu di mana tangan kamu tidur. Tengah tidur tu dia di sana sini. Tengok nombor 3 di bawah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, melainkan lafaz salasan maka Muslim saja. Maksud dia kali itu dia kata lafaz Muslim. Yang ke adab sunnah yang keempat, tulis yang keempat, berkomor-komor dan memasukkan air ke dalam hidung dan menghembuskan air itu dari hidungnya. Jadi kita kena berkomor-komor, kita kena masuk air dalam hidung, kemudian kita hembus balik air itu biar dia keluar. Mana dalilnya? Dalilnya banyak sekali lah. Di antaranya hadis Imam Muslim meriwayatkan daripada Sayyidina Uthman bahawa Uthman ambil wuduk dia berkomor-komor. Hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu juga menceritakan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkomor-komor, madmadah, komor. Banyak sekali hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan Nabi kita berkomor. Hari ini kita berkomor tak komor? Waktu nak ambil wuduk, komor ke tak? Kelang kabut berebut baik nak komor cepat tak? Mesti komor. Basuh tangan 3 kali, berkomor. Masuk air dalam mulut, komor. Kemudian kita luit. Masuk air berkomor-komor dan masuk air dalam hidung. Dia panggil masuk air dalam hidung tu bahasa Arab kata istinsyaq. Apa mana? Istinsyaq. Masuk air. Komor, masuk air dalam hidung. Kemudian kita buang balik, snih balik. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yuqarribu wudu'ahu
summa yatamadmad wa yastanshiqu wa yastansiru illa kharrat khataya fihi wa khayashimihi ma'al ma. Artinya, tidak ada seorang daripada kamu yang menghampirkan ia air wuduknya. Dia ambil air wuduk, dia letak dekat dia. Kemudian berkomo-komo dia. Dia berkomo-komo. Dan masukkan air ke dalam hidungnya. Dan menghembuskan. Mana dia keluar balik air. Air akan itu, apa dia dapat? Melainkan gugur segala dosa mulutnya dan lubang hidungnya serta air. Keluar semua dosa-dosa. Keluar semua dengan air daripada hidung dia dengan air itu. Dosa-dosa besar kena taubat. Dosa mulut duk mengumpat orang tu. Duk mengumpat orang ke, duk buat fitnah pada orang. Allahu Akbar. Dia masalah kita gini. Dua benda kita ni hidup. Sama ada kalau tak ada kerja, kita umpat orang. Kalau ada isu, fitnah pada orang. Ini yang kita bimbang. Kadang-kadang bila mari berita, kita perlu hati-hatilah menerima berita. Betul ke tak betul orang ni dituduh jahat. Jadi kita kena cek betul-betul dulu. Sebelum jatuh hukuman. Kalau tidak, kita buat fitnah pada orang. Ngupak satu. Jadi, hak keluar daripada mulut dengan hidung ni, air mana yang kedua dosa-dosa kecil kita. Tanda itu, hadis ini diriwayat panjang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam kitab dia, dalam musnad dia, Imam Ahmad riwayat hadis ini, ma minkum min ahadin ini, diriwayat hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad. Tulis kat tepi hadis. Panjang sekali hadis ini, kita pun tak nak baca masa kita tak ada. Baiklah. Yang keberapa dah? Tadi yang keempat. Yang kelima. Sunnah yang kelima tulis. Membasuh 3 kali basuh. Basuh 3 kali. Basuh muka 3 kali. Basuh tangan 3 kali. Basuh kaki 3 kali. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Abdullah bin Zaid yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Abdullah bin Zaid kata apa? Faghasala wajhahu salasan. Nabi kita basuh 3 kali. Ini yang sempurna. Yang wajibnya basuh sekali. Tapi yang afdal, yang sempurnanya basuh 3 kali. Ada satu lagi. Dia panggil yang waswahnya basuh 4 kali sampai 10 kali. Itu waswah. Jangan basuh lebih pada 3 kali. Ini sunnah. Kalau kata, tak boleh. Aku nak kuatkan sunnah. Habis, aku nak basuh 10 kali muka. Sunnah kata sunnah tu. Jawabnya, mu ni bukan sunnah. Apa dia? Rasuah. Rasuah pula. Waswah nama dia. Pasal Nabi larang mengguna air, membazir air banyak. Cukup 3 kali memadai. Jangan lebih. Nabi kita basuh 3 kali. Ada dia basuh sekali. Ada Nabi kita basuh 2 kali. Dan yang banyaknya 3 kali. Jadi kata ulama, yang wajibnya basuh sekali. Yang afdalnya basuh 3 kali. Basuh muka 3 kali. Basuh tangan 3 kali. Dan basuh kaki 3 kali. Ada pembasuh sapu kepala. Berapa kali? Tengok sini. Iaitulah membuat 3 kali basuh dan sapu yang fardu dan yang sunat. Kerana mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan dia oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim. Mana hadis ni? Panjang hadis ni. Diriwayat oleh Imam Bukhari daripada Abdullah bin Zaid. Imam Muslim diriwayat daripada Sayyidina Uthman bin Affan. Dan lain-lain lagi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sapu kepala, sapu basuh muka, tangan, kaki dia 3 kali. Adapun sapu kepala. Sapu kepala ni berapa kali? Dalam kitab kita ni kata 3 kali. Dalam hadis Bukhari. Tanda situ. Hadis Bukhari yang diriwayat daripada Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid kata apa? Famasaha ra'sahu fa aqbala bihima wa adbara
marratan wahidatan. Tengok. Tengok sini. Sunnahnya sapu kepala ni macam mana cara dia? Ambil air, letak tangan macam ni. Tangan letak sini, tak depan. Tolak ke belakang. Sampai ke belakang, pusing balik ke depan, tarik ke depan. Sekali je dia nak. Tak payah 3 kali. Kerana hadis Abdullah bin Zaid kata, hadis Bukhari ni. Abdullah bin Zaid kata, fa masaha ra'sahu fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidah. Ini sapu kepala ni daripada sini pergi ke belakang. Daripada belakang pusing balik ke depan, cukup dah sekali. Habis. Thumma ghasala rijlaihi. Ini hadis Abdullah bin Zaid, Nabi kita sapu kepala sekali. Tanda seperti itu. Hadis Bukhari, Abdullah bin Zaid menceritakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sapu kepala sekali. Dia sebut marratan wahidah. Tapi segini. Semua kepala pergi. Ini yang sunnah dah. Buat. Jangan duk main macam tuyuk mandi. Kena tuyuk. Apa dia tuyuk? Helikopter tu. Duk main colek-colek mandi tepi sungai tu. Kena helikopter. Kalau bahasa Malaysia dipanggil pepatung. Pepatung kena? Pepatung pun tak kena pula. Ni payah ni. Cakap Malaysia ke orang Kelantan tak faham. Orang Kelantan kena tuyuk. Tak. Setengah budak kapur dia panggil Pak Idin. Kapur siapa panggil Pak Idin sini? Angkat tangan. Kapur mu, orang Musa. Baik. Ini kalau bahasa Malaysia dia pepatung. Tuyuk ni mandi. Kan dia cak mandi dengan ekor dia peh-peh. Kita macam tu juga. Nak ambil wudu, celuk tangan, takut kucak bojeng. Ini bukan sunnah ni. Allah, akak piah sikit colek kat bebek. Lah. Buah. Piah kita tak tepi. Ambil tangan dua-dua masuk air, tak macam ni. Pergi ke depan, ke belakang, pasu pun ke depan sekali. Itu dia panggil sunnah. Pasu semua sekali kepala. Belajarlah sunnah. Lama dah ambil air semaya ikut tuyuknya, ambil air semaya ikut sunnah pula lepas ni dah, insya-Allah. Dan setengah daripadanya, tanda yang ke-6, setengah daripada menyapu 2 telinga dengan air yang baru. Tiada dibasuh kepala air baru, bukan air yang dibasuh kepala tadi. Kerana mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan akan dia oleh Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Menghukum keduanya oleh Baihaqi dan Hakim kata hadis ini sahih. Jadi ada riwayat di sini. Riwayat di sini mengatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ambil air lain untuk sapu basuh telinga. Tapi dalam riwayat ini, dalam riwayat Imam Ahmad daripada Sayyidina Utsman kata apa? Thummasaha bi ra'sihi wa uzunaihi. Satu ya, dia sapu kepala dia, kemudian dengan air ni juga dia sapu ke telinga. Sekali dengan telinga selalu. Panjanglah perbahasannya, kita tengoklah dalam kitab fiqh kita dalam mazhab Syafi'i dia pegang dengan hadis ni. Cuma kita tengok apa dia hadis yang mengatakan apa ni sunat basuh telinga, 2 telinga ni zahir dengan batin dengan air yang baru, bukan air yang apa ni yang dibasuh kepala tadi, yang sapu kepala tadi 3 kali inda sadati Syafi'iyah, mengikut ulama-ulama mazhab Syafi'i. Jadi Al-Hakim dengan Baihaqi kata isnadnya sahih. Jadi ada lagi riwayat lain kata Nabi kita terus dengan air yang basuh tangan tadi, sapu kepala tadi, dia sapu telinga. Jadi kita ikutlah, buat dua-dua. Kalau nak ikut dalam riwayat yang sebut tadi, Nabi kita basuh dengan air yang sama je. Anir Rabi' anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masha bi ra'si min fadli ma kana bi yadihi. Ada juga macam tu hadis. Jadi panjanglah, kita pun bukan nak hurai panjang. Jadi sama ada kita sapu terus kemudian mari telinga, ataupun kita ambil air baru sapu, buatlah. Perkara ini perkara sunnah yang tak perlu kita duduk panjang cerita sini. Yang ke-7, dan setengah daripadanya menyelati janggut. Jadi kalau janggut orang tu besar, panjang, macam janggut syekh-syekh kita tu, jadi sunat kita selat, ambil air masuk celah-celah janggut.
Kalau janggut upah kita ni jepuk ni, tak ada nak selak air masuk sendiri dah. Basuh muka tu basuh jeruk dah dia dah. Janggut jepuk dia. Tapi jepuk lagu ni pun kena simpan janggut. Tak boleh cukur. Nabi suruh tangguh janggut. Ada setengah orang ni kenapa janggut tak simpan? Kalau ada sikit ustaz malu kau orang. Memang keturunan kita tak ada janggut. Ada banyak ni pun tak apa. Tapi tanda kita sayang kepada apa? Kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duduk cukur. Biarkan dia. Jadi menyelati janggut dan tali tudung yang lebak. Apa nak tali tudung? Ni. Kalau ada ni rambut sini. Lebak, kita solat juga. Sebab dia kerana mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan akan dia oleh Imam At-Tirmizi dan mensahihkan akan dia. Imam At-Tirmizi sahihkan akan dia. Dan setengah daripadanya dia ke berapa dah tu? Yang ke-8. Menyelati anak-anak jari dengan tangan dan kaki. Maknanya kita gosok ni. Celah jari ni gosok tangan. Selak. Kaki pun sama juga gosok. Itu dipanggil sunnah. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Asbighil wudu wa khallil bainal asabi'. Asbighil wudu wa khallil bainal asabi'. Artinya sempurnakan oleh kamu akan wudu dan menyelati, basuh di celah-celah anak-anak jari. Tanda di situ lepas anak jari tamat hadis. Hadis ini riwayat oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Hadis ini riwayat oleh Imam At-Tirmizi. Sanadnya sahih. Sambung lagi dalam hadis itu, Nabi kata wa baligh fil istinsyaq. Kuatkan masuk air dalam hidung tu, kuat. Nak suruh bersih. Yang ke-9 dan setengahnya lagi, mendahulukan kanan atas kiri. Kita basuh tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Baik. Kalau tukar channel. Basuh tangan kiri dulu, baru basuh tangan kanan. Sah ke tak sah? Ni pelajar kita ni. Sah ke tak? Tak sah. Sah. Dia boleh tukar tangan kanan tangan kiri, tapi yang afdalnya kita basuh tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri. Basuh kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Mana? Kerana bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ia kasih mendahulukan kanan. Nabi kita suka tangan kanan dulu. Selama dia boleh buat pada pekerjaannya sekaliannya, pada bersucinya, sikat rambutnya, pakai sepatunya. Nabi kata Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbut tayamun mastata'a fi tuhurihi wa na'lihi wa tarajjulihi. Tanda di situ hadis riwayat Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Tulis. Hadis Nabi suka kepada kanan dulu ni, hadis ni riwayat oleh siapa? Oleh Imam An-Nasa'i, sanadnya sahih. Yang ke-10, memanjangkan akan yang lebih daripada qadar yang wajib pada membasuh muka dan dua tangan dan kaki. Jadi kita tambah sikit lah. Sepatutnya setakat siku kita tambah sikit, biar betul-betul masuk ni. Muka apa sepatutnya setakat ni lebih sikit sampai ke dagu tak apa. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Inna ummati yud'una yaumal qiyamah. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah. Baris dia tu. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Min asari al-wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Jadi maksudnya bahawa ummati, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bahawa umat aku akan dipanggil pada hari kiamat yang putih muka dan kaki tangan. Bercahaya, muka dia bercahaya, kaki tangan dia bercahaya. Ini tanda apa ni? Kerana bekas wuduk. Bekas kita ambil wuduk ni, muka kita, kaki kita, tangan kita ambil wuduk ni, pada hari kiamat nanti bercahaya dia. Maka barang siapa kuasa daripada kamu memanjangkan basuhannya
yang lebih daripada muka dan kakinya, maka dia perbuat akan dia. Jadi hadis ini diriwayat oleh Imam Ummati yud'aun Imam Bukhari daripada Nu'aim Al-Mujmir. Daripada Nu'aim Al-Mujmir, dia dengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu cerita kepada dia. Adalah hadis. Dan setengah daripadanya yang ke-11. Jadi tadi kita bincang tentang hadis. Kita dah sebut panjang dah cerita hadis ni. Panjang tak panjang? Hadis syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis kolam Nabi ketika kita bincang dalam mukaddimah kitab ni dulu. Dalam bab kolam, ramai orang yang akan sampai, orang yang masuk air kiamat esok, kita keluar daripada kubur, muka kita bercahaya. Orang yang sudah berwudu, muka bercahaya. Orang yang tak semaya, yang tak ada wudu, muka dia gelap. Malaikat akan halau dia. Jadi siapa dia nak suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal dia, ingatlah kena banyak berwudu. Dan yang ke-11, berturut-turut, dia panggil al-muwalah. Muwalah ni berturut-turut. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu kaki, basuh kaki. Jangan kata basuh muka. Lepas tu dia pergi jalan rata, air nak pergi basuh kaki. Basuh tak? Tak. Basuh terus. Berturut-turut. Kerana bahawa Nabi SAW mengambil air sembahyang di pasar, maka membasuh ia akan mukanya dan dua tangannya, dan menyapu ia akan kepalanya. Maka dipanggil ia kepada salat jenazah, maka datang ia ke masjid, maka menyapu ia akan dua mozanya, dua khufnya, dan sembahyang di atasnya. Jadi Nabi kita buat basuh gitu. Tartib ini menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tartib iaitulah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tartib. Dia tak main, dia ambil wuduk straight, baru sudah. Berturut-turut. Dan yang ke-12, meninggalkan minta tolong orang untuk tuang air dia. Kalau kita nak ambil wuduk, jangan panggil, mari sini. Mu tolong pegang ni, timba ni, ambil wuduk aku ni. Nampak VIP kita. Nampak kita tak? Suruh orang tolong dah. Hari ni tak payah suruh orang tolong dah. Pai air tolong. Tak? Pai air ada ni. Baiklah. Pada ketika ketiadaan uzur. Jadi kita kalau tak uzur lah. Tapi kalau kita sakit uzur, tak apa. Kita panggil je lah siapa-siapa yang tolong kita. Kerana keduanya yang lebih banyak pada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhirnya, setengah daripadanya, yang ke-13, apabila selesai berwudu, sudah basuh kaki, apa kita nak buat? Baca doa. Ikut doa ni. Doa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca selepas ambil wudu. Ikut semua. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ingat doa ni. Tengok dalam kitab kita Perisai Muslim, bacaan yang ke-9. Tengok.
Buku kitab Perisai Muslim tadi baca yang ke-9, ada bacaan ini. Sekali dengan terjemahannya. Terjemahannya ada di sini. Tambah satu lagi bacaan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi bacaan ni tanda dalam buku kita Perisai Muslim, bacaan yang ke-9. Kalau naskah Jawi ni muka surat 14. Tanda balik hadis kita ni. Hadis asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah itu, hadis itu diriwayat oleh Imam At-Tirmizi, Imam Muslim. Tulis asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, riwayat Imam Muslim. Mana cerita dia? Nak dengar cerita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin." Tidak ada seorang dari kalangan kamu yang mengambil wudu dan dia sempurnakan basuhan dia. Muka basuh sempurna, kaki basuh. Kemudian dia baca doa ni, asyhadu an la ilaha illallah, sampai kepada wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa Nabi kata? Tulis kat kitab tu. Illa futihat lahu abwabul jannati samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Baca je doa ni, Allah buka kepada kita pintu langit, 8 pintu langit. Mu naiklah, masuklah. Maaf, abwabul jannati, pintu syurga. 8 pintu syurga dibuka. Tuhan kata yadkhulu min ayyiha sya'. Mu nak masuk pintu mana masuk? Besar ke tak besar doa ni? Kecil. Kalau rasa besar baca. Kalau rasa kecil doa ni tak payah baca. Jadi semua pelajar diwajibkan baca doa ni. Kita minta ustaz dia test dalam kelas nanti. Kita test. Pelajar tua pun kita nak test juga. Siapa dia tak kena, rugi. Rugi apa? Rugi pintu syurga buka 8 pintu. Doa Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Setakat itu diriwayat oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Tulis. Hadis minal mutatahhirin ini riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu ini riwayat oleh Imam Al-Mustadrak Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan diriwayat oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Amal Al-Yawm wal Lailah dengan sanad yang sahih. Jadi semua tiga bacaan ini semuanya sahih. Jadi insya-Allah harapnya muslimin dan muslimat, para pelajar yang nak kepada akhirat, nak kepada Allah dan Rasul, beramal dengan sunnah ini di saat ramai orang sudah meninggalkannya. Sibuk mari masjid lambat, nak ambil wuduk cepat-cepat, tak sempat baca doa. Ataupun memang dia tak ingat, tolonglah hafal doa ni. Kemudian tengok ni, ini satu perhatian, tulis. Perhatian. Adapun menyapu tengkuk. Adapun ada setengah orang ni sudah ambil wuduk, sapu tekuk. Ada ke tak ada? Jangan buat. Tuan Syekh kata apa? Adapun menyapu tengkuk, maka iaitu bid'ah. Bid'ah ni satu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Kerana dia dan hadisnya itu hadis maudhu', hadis reka, hadis palsu. Jangan buat. Siapa dia ambil wudu, sudah basuh ni, kepala basuh tekuk, abalah, berhentilah. Tuan Syekh kata perbuatan itu bid'ah yang mungkar, yang tidak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk reka kat cerita dalam ibadat ni. Hadis Nabi hak sahih, mu tak baca. Dia duk reka cerita doa-doa zikir-zikir lain. Ada sebahagian buku lain pula, dia kata bacaan setiap anggota. Sapu muka baca hak ni, sapu tangan baca ni, sapu kepala basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu kaki baca ni.
Itu pun hadis mungkar, hadis yang tidak sabit daripada Nabi. Cukuplah memadai lah. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sempurna tadi, basuh kaki, baca doa ni. Asyhadu alla ilaha illallah, Allahumma ja'alni minat tawabin, subhanakallahumma bihamdika, cukup. Yang lain tu stop, tinggal belakang. Padalah tu. Jadi amalan menyapu tekuk ni amalan bid'ah. Hadisnya maudhu', wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung bincang kita perkara yang membatalkan wudu, apa benda pula, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.